berbalik kepada soalan DJ tadi. So bila adanya mangsa yang terjatuh ke dalam air, mungkin disebabkan oleh aktiviti di air ataupun bermain air banjir, okey, ataupun yang melakukan rekreasi di kawasan-kawasan badan air apa semua. Okey, apa tindakan kita sebagai orang bila kita nampak perkara-perkara tu berlaku, contoh ada mangsa lemah ataupun dihanyutkan oleh air. So Jabatan Bomba menekankan beberapa latihan lah melalui Majlis Keselamatan Aktiviti di Air di bawah KPKT, di mana kita melatih masyarakat untuk melaksanakan penyelamatan melalui 2 kaedah. Okey, satu kaedah apungan dan satu kaedah jangkauan. So kita ni kalau nak ikutkan, ada setengah daripada kita boleh berenang. Okey, tetapi dia boleh berenang tapi dia tak pandai nak menyelamatkan orang. Betul. Okey. So apa langkah yang terbaik? Better jangan. Sebab untuk orang-orang yang lemas, dia selalunya bila dia lemas, dia akan cuba untuk merentap ataupun mencampai mana-mana orang ataupun mana-mana kayu apa semua untuk dia menyelamatkan diri. Betul. Contoh, kita sebagai perenang, kita cuba untuk menyelamatkan dia, tiba-tiba dengan gaya cemas, cuaknya mangsa tersebut, kita takut dengan kita sekali terbawa ataupun lemas. Dan untuk macam situasi banjir, macam arus deras apa semua, walaupun kita pandai berenang, tapi ada sesetengah daripada kita tak boleh nak melawan arus, mungkin akan terbawa sama oleh air. So bila cerita berkenaan dengan teknik untuk menyelamatkan mangsa melalui kaedah apungan, so macam mana kita nak menyelamatkan mangsa melalui kaedah apungan? Maknanya kita akan menggunakan apa-apa peralatan di sekeliling kita. Contoh, saya bagi contoh, kalau kata kita ada pelampung pada waktu tu, okey, kita boleh, walaupun kita tak berani nak berenang ke arah mangsa, kita boleh baling pelampung tu kepada mangsa untuk mangsa capai dan cuba untuk berenang hingga ke tepian. Baik. Kita ni memang tak panggil berenang, tapi once kalau kata kita ada pelampung, kita tahu macam mana kita nak goyang kita punya kaki, betul DJ? Betul. So selain daripada pelampung, ada peralatan-peralatan lain, contoh macam botol air yang kosong pun boleh dijadikan sebagai pelampung, polisterin, baldi, besen, pun boleh dijadikan sebagai pelampung. Baik. Tetapi kaedah macam mana kita nak menjadikan peralatan tu sebagai pelampung tu perlu kita tahulah. Baik. Contoh kalau kata kita pakai baldi, bukan kita akan mengarah ke atas, tapi kita akan menelingkup baldi tersebut ke bawah, supaya ada udara di dalam baldi tu dan kita boleh sentiasa terapung. Faham. Tu kaedah apungan. Sampah sekalipun boleh dijadikan sebagai pelampung. Sebab kadang-kadang kawasan sekitar kita, dekat kawasan rekreasi ni, kadang-kadang apa benda yang boleh pelampung. Kalau kata kita nak capai macam buah kelapa, tak banyak buah kelapa dekat latar apa semua. Jadi kadang-kadang yang paling terdekat dengan kita adalah plastik sampah. Plastik sampah tu kita ikat kuat-kuat secepat mungkin dan kita lemparkan kepada mangsa. Sebab apa? Daripada plastik sampah tu pun boleh juga terapung, tapi kita kena tutup, ikat elok-elok lah. Bagi ketat. Baling, bagi ketat. Bagi kepada mangsa, tetapi jangan ke atas kepala mangsa. Ya. Nanti balik pak. Daripada mati lemas, dia jadi mati disebabkan oleh sampah. Tu teknik apungan. Betul. Okey. So teknik jangkauan pula macam mana? Teknik jangkauan ni maknanya kita menggunakan apa-apa peralatan sekitar kita. Contoh, macam kita ada daun pelepah. Okey, kita ada batang-batang kayu ataupun dahan. Okey. So kita boleh guna pakai bahan-bahan tersebut, batang-batang kayu ataupun pelepah-pelepah ni untuk dicapai oleh mangsa. Maknanya mangsa boleh menjangkau peralatan-peralatan tu dan kita boleh tarik sampai ke tepian. Dan kita sendiri pun kalau kata pada diri kita pun habis-habis tak ada pelepah, habis-habis tak ada kayu, tak ada batang apa semua sekitar kita, kita boleh menggunakan baju kita untuk menjangkau mangsa. So mungkin jarak tu mungkin agak pendek lah. So kita boleh pakai kaedah tu. Dan ada satu lagi kaedah tetapi agak berbahaya. Okay, kita menggunakan pakai kaedah jangkauan menggunakan manusia tu sendiri. Maknanya kalau kata mangsa tu berhampiran dengan kita dan kita boleh menjangkau, dan ada lagi orang ataupun kawan-kawan ataupun keluarga kita di belakang, kita kena jatuhkan badan kita lunjurkan tangan untuk capai mangsa. Tetapi kawan-kawan dekat belakang ataupun family dekat belakang perlu memastikan kita tu
berada dalam keadaan stabil dan selamat lah. Pastikan kalau kata kita nak tarik tu, tapi bukan sekali dengan kita tertarik. Baik. Maknanya yang belakang ni akan cuba menjadi anchor. Okey. Macam tarik tali lah. Tarik tali. Ya, boleh, tak ada masalah. Tetapi sedikit berbahaya, dan sekiranya tindakan tu agak berbahaya, better jangan buat. Gunakan peralatan-peralatan lain, ataupun last but not least, kalau kata habis-habis tak boleh, tunggu hingga bantuan sampai. Maknanya telefon 999, dapatkan bantuan daripada MERS 999. Maknanya dekat situ nanti dia akan ada bomba, dia akan ada KKM. Contoh kalau kata bomba dapat menyelamatkan, KKM boleh membuat perawatan awal. Dia ada polis, maritim, APM. Okey, 5 agensi tu boleh dihubungi melalui talian 999 ataupun 999 DJ. Okey, bermakna kat sini apa jua kalau kita rasa macam ragu-ragu, tak payah pergi selamatkan, pandai-pandai. Takut nanti kan ada kes terbelit ke apa ke, macam kata Tuan Rosdi tadi, kita tunggu sehingga bomba sampai ke tempat tersebut. Okey, apakah persediaan Jabatan Bomba dalam menghadapi fenomena monsun timur laut ni, khususnya Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur? Okey, untuk maklumat DJ dan pendengar semua, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khususnya JBPM Kuala Lumpur lah, telah membuat persediaan yang rapi bagi menghadapi monsun timur laut ni. Antaranya, kita membuat persediaan logistik dengan peralatan-peralatan jentera, bot-bot kita, bot-bot penyelamat, peralatan-peralatan lain penyelamat yang lain. So, itu daripada segi logistik. So, di peringkat Balai dan Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur pula telah bersiap sedia dari aspek pemantauan banjir sekiranya berlaku hujan lebat di Kuala Lumpur melebihi 15 minit. So once kalau kata melebihi 15 minit, kita akan membuat pemantauan dan kita akan menghantar pasukan-pasukan daripada balai untuk masuk ke kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenalpasti sebagai hotspot oleh DBKL dan juga JPS lah, Jabatan Penyelidikan dan Saliran. So kita membuat pemantauan secara berkala bagi memastikan kawasan-kawasan hotspot ni bebas daripada bahaya-bahaya banjir, ataupun kita boleh membuat pemindahan awal untuk mangsa-mangsa banjir. Sebab kat Kuala Lumpur ni banjir kilat. Ya, betul. Banjir kilat ni sekejap saja air dah boleh naik. Betul. Ke paras lutut ataupun paras paha. DJ. Itu macam mana dengan nak tanya juga lah kat KL ni, macam mana keadaan setakat ini dari segi mangsa lemas ke, ataupun dari segi apa yang boleh dikongsikan lah setakat yang tuan nampak sekarang? Hasil daripada maklumat yang kita dapat daripada Pusat Gerakan Operasi. So untuk maklumat tuan-tuan dan pendengar semua, di Kuala Lumpur ni agak bernasib baik. So buat masa sekarang ni kita tak ada lagi banjir kilat dan tak ada lagi masa-masa, melainkan kalau kata kita dah masuk di kawasan Selangor, dah mula ada banjir-banjir yang telah menenggelamkan kereta-kereta apa semua. Dan baru-baru ni saya dengar ada satu kes tu, ada mangsa banjir kilat di kawasan Selangor tu, baru beli kereta 1 jam. Aduh, dah baru beli kereta 1 jam dah kena banjir dah. Allah. Itu betul-betul tak ada rezeki tu. Betul-betul tak ada rezeki lah. Kita pun tak jangka kan. Yes, betul. Itulah dia, mana kat KL ni alhamdulillah lah setakat ni. Alhamdulillah, selamat lagi, tak ada masalah. So kalau nak ikutkan, masih lagi dalam keadaan terkawal lah. Satu soalan yang saya nak tanya lama dah. Sebelum kita tanya kepada tuan, soalan terakhir. Jikalau kita sedang memandu kenderaan, kita melalui parit ataupun sungai ke kan, kalau kat kampung kan paritnya besar kan. Kalau kita terjatuh ke dalam parit tu, bagaimana kita dalam kenderaan tu, perkara pertama yang kita perlu buat, sebab kita cemas satu, yang kedua apa yang perlu kita lakukan lah. Bila terjadi situasi macam ni, so bila kita duduk dalam kereta, tiba-tiba kita terjunam ke dalam parit ataupun sungai. Betul. Pastikan kalau boleh sebelum kereta tu tenggelam dengan lebih dalam, kita kena pastikan kita buka kita punya seat belt elok-elok apa semua. Jangan cemas dululah. First kali jangan cemas, relax. Pastikan kita membuka semua kunci, pastikan semua pintu-pintu ataupun tingkat-tingkat semua terbuka. Sebab kalau kata kita dah mula tenggelam pun jadi masalah. Betul. So kalau kata kita berseorangan, betul. Tetapi contoh kalau kata kita masih lagi ada anak apa semua, so kita kena pastikan mana peralatan-peralatan ataupun kita kena menyediakan, senang cerita macam ni lah, di musim monsun timur laut ni, seelok-eloknya pengguna-pengguna kenderaan boleh menyediakan peralatan-peralatan, contoh macam pelampung. Sebab sekarang ni kan
ramai yang nak bercuti. Betul. Sebab baru-baru ni pun kita ada buat satu ceramah. So ada juga kita memberi semangat pelanggan-pelanggan dan dia orang memang nak pelampung ni untuk diguna pakai sewaktu dia orang bercuti. Mana letak dekat dalam kenderaan. Just prepare siap-siap. Worst case scenario mana kita tahu. Betul. So itulah tindakan yang kita boleh buat. Dan sekiranya kalau kata kita terperangkap. Baik. Kadang-kadang bila kita dah terjunang ke dalam air ni, kadang-kadang kita dah tak sempat nak buat apa-apa. Cerita nak buka cermin apa semua, kita tak sempat. Okey. So kita duduk dalam kereta, masih lagi ada udara apa semua. Betul. Okey. Kaedah kita nak menyelamatkan diri. Kalau kata kita nak buka pintu tu memang susah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia ada tekanan air untuk masuk ke dalam kereta tu. Okey, jadi kita kena pecahkan tingkap. Baik. So kadang-kadang kita tengok macam dalam cerita apa semua, mudah buka tingkap, pecahkan tingkap. Pecah daripada tengah semua dah pecah dah. Sebenarnya tak semudah itu, DJ. Okey, sebab pada ruangan kaca tu sebenarnya dia ada titik-titik lemah dia. So titik lemah dia dekat mana? Kat mana tu? So titik lemah dia duduk pada bahagian-bahagian hujung ataupun sisi-sisi tepi tingkap tersebut. Bukan kat tengah. Bukan dekat tengah. Tumbuk tendang lah banyak kali pun. Cuba jugalah buat saja sebab okey, tapi nanti akan ada soalan lain pula. Macam mana nak pecahkan cermin tu pula? Kita tak ada apa dalam tu. Okey, kan kita ada seat belt. Kan kita ada besi. Besi tu, ketuk besi tu. Ambil besi tu, cuba ketukkan di bahagian tepi sisi-sisi cermin. Setiap sisi. Ya, tak. Kadang-kadang kita pecahkan satu sisi pun dia dah akan crack satu cermin. Okey. So kita boleh keluar, selamatkan dirilah. Okey. Yang mana yang boleh berenang, alhamdulillah. Kalau tak boleh berenang, kita berharap bantuan tu sampai. InsyaAllah. Sebab salah satu kaedah untuk kita menyelamatkan diri waktu kita tenggelam, adalah dengan cara kita berenang ataupun kita mengapungkan diri kita. Macam mana nak mengapungkan diri kita? Tuan-tuan boleh dapatkan daripada balai-balai berhampiran latihan. Mungkin kita boleh dapatkan latihan sebab Jabatan Bomba sendiri kita ada pasukan penyelamat di air, kita bagi sebagai PPDA. So mereka ni memang spesialis dalam part untuk menyelamatkan di air. So dia orang juga menjalankan kursus-kursus dan latihan kepada orang awam secara percuma. Macam mana nak tahu tu, Tuan? Senang sahaja. Okey, once kalau kata mungkin kita ada family, kita ada kawan-kawan sekerja di pejabat apa semua kan. Okey, nak tahu ilmu berkenaan dengan berenang ataupun menyelamatkan di air apa semua, demonstrasi, latihan apa semua, boleh merujuk kepada balai berhampiran. Baik. Ataupun sekiranya ada serta-serta balai yang tak ada spesialis tu, tuan-tuan boleh merujuk terus kepada Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri. Contoh kalau kata duduk dekat Selangor, boleh pergi dekat Selangor lah, Bukit Jelutong. Kalau kata duduk kat Kuala Lumpur, kena merujuk kepada Ibu Pejabat Jabatan Bomba Malaysia Kuala Lumpur di Jalan Maharaja Lela. Nak lagi best, boleh sahaja melawat kita punya website bomba.gov.my. So dekat sana tuan-tuan boleh ajukan sebarang pertanyaan ataupun aduan kepada Jabatan Bomba. Okey, maknanya kat sini kita kena belajar. Betul. Sebab bukan untuk kita je kan, untuk orang lain juga. Betul. Untuk keluarga dan anak kita yang tersayang. Itu paling penting. Okey, sebelum kita tutup tirai untuk sembang KL sikit, Tuan, nasihat dan pesanan kepada kita semualah sekarang ni. Silakan. Okey, terima kasih DJ. So pastikan sebelum kita melakukan sebarang aktiviti di air ataupun sewaktu di musim cuti sekolah ni, rancang perjalanan kita. Okey, pastikan seelok-eloknya untuk kenderaan kita sediakan satu alat madam api bagi mengelakkan sebarang insiden yang tak diingini daripada berlaku. Contoh kebakaran yang disebabkan oleh kemalangan dan lain-lain lagi lah. Okey, so bila kita nak bercuti tu, pastikan kita ada maklumat kajian cuaca. So pastikan kalau kata kita tahu cuaca tak elokkan daripada melakukan aktiviti di luar. Tangguhkan aktiviti di luar. Okey, so mungkin ada aktiviti-aktiviti indoor yang lebih sesuai yang boleh dilaksanakan bersama dengan anak-anak. Okey, selain daripada itu, pastikan di waktu cuti sekolah ni sebelum kita meninggalkan rumah, okey, pastikan tuan-tuan mengambil pendekatan berkaitan dengan fire safety juga. Okey, sebab apa? Sebab kita takut bila kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan berisiko, kita takut berbahaya dan boleh menyebabkan kebakaran juga. Okey, pastikan cabut gas. Okey, pastikan elektrik ataupun extension cord dicabut. Pastikan rumah kita berkunci bagi mengelakkan sebarang insiden ataupun kes-kes kecurian yang berlaku. So bila kita nak melakukan aktiviti di air tu, ada do and don't yang perlu kita pastikan. Okey, pastikan untuk anak-anak kita,
Okay, once kalau kata kita nak pergi ke satu tempat tu, kita memberi taklimat. Taklimat ni bukan macam kita pergi ke sekolah, kita nak kena bagi taklimat, okay, duduk depan, formal tak? Okay, maknanya untuk anak-anak kita bagi taklimat. Contoh kita bagi nasihat, pastikan duk main di kawasan-kawasan ni sahaja. Okay, kawasan-kawasan yang cetek. Jangan bermain jauh di luar pemantauan ibu bapa. Kita nak mengelakkan apabila berlakunya satu-satu kes, bila anak kita menjerit ni, kita boleh dengar. Bila dah terlalu jauh, so anak-anak kita pun tak dengar. Betul. Dan cuba elakkan daripada masuk ke kawasan-kawasan pedalaman yang belum diterokai. Banyak sekarang ni yang geng-geng yang jenis orang kata apa? Nak FYP. Nak FYP. Nak view banyak. Dia tengok di tempat yang tak pernah teroka. Tak pernah teroka, dia masuk. Orang pertama. Yes, dia jadi orang pertama. Padahal dia tak tahu risiko yang akan timbul pada waktu tu. Betul. Okey, sebab apa? Sebab kawasan-kawasan tu ada kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Yang di luar daripada agensi penyelamat dan macam-macam lagi. So, once bila jadinya satu-satu kecemasan, kita takut bantuan tu lambat sampai. Betul. So bantuan mungkin sampai. Mungkin tapi kawasan-kawasan tu ada coverage, tak ada masalah. Tapi lambat. Dan kawasan-kawasan ni selalunya dia tak ada kemudahan-kemudahan keselamatan. Contoh macam-macam kolam, dia ada pemantau kolam. Okey, contoh macam pantai. Dia ada bendera-bendera berkenaan dengan amaran-amaran bahaya apa semua. Dia ada papan tanda apa semua. Kawasan-kawasan yang belum diterokai ni selalunya kita tak ada input pun berkenaan dengan kawasan tu, berkenaan dengan hidupan liar. Betul. Mungkin dalam sungai tu sendiri ataupun dalam tasik ataupun dalam kawasan air terjun tu sendiri. So elakkan berada di kawasan-kawasan tu. Dan banyak lagi tips yang kita boleh dapatkan daripada Maxon. Betul. Tengok saja. Cuba pastikan yang pentingnya asas penyelamatan kita dah tahu sikit-sikit. Lepas tu pastikan keselamatan anak-anak, pemantauan, pastikan semua dalam keadaan baik dan terkawal. Itulah dia paling penting. Kita kena pastikan tempat yang kita nak pergi tu selamat. Macam tuan cakap tadi, tengoklah keadaan cuaca. Kalau dah tahu cuacanya buruk, kita tangguhkan terlebih dahulu. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak. Satu perkongsian sangat menarik daripada Tuan Rosdi Fitri Roslan, Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Bila panggil bomba ni, kita semua akan teringat Abang Bomba. Terkesan juga maknanya pergi mana-mana pun mesti orang akan panggil macam tu. Masih lagi. Ya, betul, Abang Bomba. Tak apa Abang Sadu lah. Abang Sadu. Itulah dia. Tak apa, yang penting khidmat yang Tuan dan juga rakan-rakan berikan kepada masyarakat kami sangat-sangat hargai. Semoga terus memberi khidmat kepada kami tanpa henti dan tanpa penat lelah. Bantu bomba untuk bomba bantu anda. Apa sekali lagi? Bantu bomba untuk bomba bantu anda. Bantu bomba untuk bomba bantu anda. Cantik sekali. Jadi terima kasih kepada penerbit kita Cak Aldidi dan juga Kak Wan yang berada di konti, serta semualah yang menonton dan juga yang sedang mendengar melalui frekuensi 97.2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih KLFM DJ terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.